Kuzaini bin Kuzaima, SI Partners PPD Kuda. Dengan segala hormatnya dipersilakan tuan. Seterusnya dijemput panel kita yang kedua. Dipersilakan Dr. Rabi Johari, pengurusi BPSMS Daerah Tawau. Dipersilakan tuan. Dan dipersilakan panel kita yang ketiga, Tuan Rahmat bin Arifin, pengurusi MGB Daerah Tawau. Dipersilakan tuan. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan moderator kita untuk forum pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Gulson Begum binti Haji Khalid untuk sama-sama mengupas lebih lanjut tajuk forum kita pada pagi ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Mohon tuan-tuan dan puan agar dapat mengambil tempat duduk masing-masing untuk kita mengamati dan mengikuti forum kita pada pagi ini. Harap maklum dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam JPN, sepakat Sabah hebat. Yang berusaha, Puan Tania Zaman, pengarah JPN Sabah, semua timbalan pengarah JPN Sabah, Encik Zamri Haji Piakan, Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Encik Ibnu Jani, Pegawai Pendidikan Daerah Sempurna, Encik Abdul Aziz Abdul Rashid, Pegawai Pendidikan Lahad Datu. Seterusnya, Encik Abdul Malik bin Abdul Rahim, Pegawai Pendidikan Puna. Yang dihormati semua PPD daerah yang lain, ketua-ketua penolong pengarah kanan dan ketua-ketua penolong pengarah JPN Sabah, pegawai-pegawai dan staf di pendidikan daerah, seterusnya barisan pengetua dan guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam JPN Sabah, sepakat Sabah hebat. Baiklah tuan-tuan, slogan JPN Sabah sudah pasti setiap masa akan dijadikan pembuka bicara majlis. Jadi tuan-tuan, slogan ini merupakan satu kata hikmat, kata yang sangat bernilai, dan kita mengucapkan tahniah kepada Puan Pengarah kerana berjaya menjadikan slogan sepakat kata. Ini menjadi satu slogan kita, dan yang paling cantiknya tuan-tuan, slogan ini dibentuk bukan saja melalui idea ataupun pengarah kita, tetapi dia dibuat secara sepakat. Tahniah, dan ini adalah slogan untuk kita semua. Baiklah, para hadirin sekalian, di pagi yang mulia ini kita akan cuba membicarakan berkaitan slogan, mengupas berkaitan slogan daripada perspektif berbeza, iaitu daripada perspektif peringkat PPD, kemudian akan disusuli daripada perspektif peringkat pengetua, dan terakhir kita akan lihat bagaimana pelaksanaan ataupun penerimaan dan juga modus operandi slogan ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Baiklah tuan-tuan, bagi memulakan sesi perbincangan ini, izinkan saya memperkenalkan panel kita yang hebat pada pagi ini. Kita perkenalkan, dimulai dengan panel kita yang pertama, didatangkan jauh tuan-tuan daripada daerah Kudat, iaitu SIP Partners, Encik Muhammad Quraini bin Muzaimi daripada PPD Kudat. Untuk maklumat, mari kita kenal panel kita yang pertama. Beliau merupakan mantan pengetua SMK Pulau Banggi. Betul ya tuan? Okey. Kemudian beliau ini seorang yang berpengalaman dalam kepimpinan. Dan yang paling penting, beliau ini dikenali sebagai Bapa Presiden SIP Partners Negeri Sabah. So, jadi kita memang bertua, orang yang mengupas tentang slogan JPN. Kami ini mengambil alih untuk menerangkan slogan JPN di
kepada Encik Muhammad Huaini ya. Seterusnya, panel kita yang kedua diperkenalkan Dr. Rabi Johari. Saya yakin warga PPD Tawau, warga memang kenal dengan beliau, dan ini diperkenalkan kepada warga PPD yang lain. Dr. Rabi merupakan pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Daerah Tawau. Beliau juga seorang pengetua yang orang kata sentiasa mantap dengan researchnya, selalu menjalankan kajian-kajian berkaitan kepimpinan. Tanya untuk doktor, dan pagi ini doktor juga akan membicarakan berkaitan dengan slogan JPN Sabah, Sepakat Sabah Hebat. Tuan-tuan, bila kita sebut Sepakat Sabah Hebat ni, dia jadi satu macam aura, iaitu yang perkataan yang paling bernilai itu hebat. Okay? Jadi hari ini kita jadikan dia hebat dengan menampilkan orang-orang yang hebat juga daripada kita di depannya. Dan yang terakhir, panel kita tidak lain tidak bukan pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Tawau, Encik Rahmat. Dan untuk makluman, Encik Rahmat ini merupakan seorang pernah mengalami tokoh kepimpinan pada tahun 2022, selalu melaksanakan transformasi di sekolah dan pencetus inovasi di sekolah SK Tanjung Batu. Tahniah kepada ketiga-tiga panel, diucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama kita pada sesi pagi ini mengupas berkaitan dengan tajuk perbincangan kita. Baiklah, untuk tidak membuang masa, sebagai pembuka forum pagi ini, kita ingin meneroka, memahami sejauh mana kepimpinan di peringkat kita ini memahami konsep. Sekiranya orang kata tidak kenal maka tak cinta. Kalau kita tidak tahu, hanya menyebut sahaja, maka benda itu tidak akan dilaksanakan, tidak akan dijadikan satu amalan. Tetapi bila kita faham, kita mengerti, maka kita akan melakukan kerja buat itu berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan kata Puan Pengarah tadi, ikut-ikutan sahaja. Jadi kali ini untuk memahami, untuk membawa kita merasai betapa bernilainya benda slogan ini, mari kita sama-sama mengupaskannya. Baiklah, di sesi masa pertama ini, saya mohon kita untuk berbincang berkaitan dengan penghayatan dan pemahaman warga pendidik daripada perspektif berbeza. Kita mulakan dengan Encik Rahmat selaku pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Tawau. Tuan, bagi tuan, bagaimana, apakah yang tuan boleh tafsirkan? Apakah tuan boleh tafsirkan di sebalik slogan Sepakat Sabah Hebat itu? Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JPN Sabah sudah tentunya Sepakat Sabah Hebat. Terima kasih Puan Moderator Dr. Golson. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian, ahli-ahli forum yang saya hormati, melihat kepada slogan ini, sudah tentunya pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah, dan sudah tentunya saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian adik dewan, kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Puan Pengarah, Puan Tania Haji Jamal bersama tim Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kerana hari ini akhirnya tampil dengan satu idea yang kita lihat sangat-sangat akan memberi motivasi kepada kita, khususnya kita PGD. Satu slogan yang bagi saya cukup berani, ya, lahir daripada seorang pemimpin, dan memang itu yang sepatutnya. Seorang pemimpin itu perlu ada sikap berani, dan telah dizahirkan oleh seorang pengarah, Puan Tania Haji Jamal, bersama tim tank Jabatan Pendidikan di Sabah. Tania dan Puan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita sudah maklum dalam organisasi besar ini perlunya ada satu slogan bagi menjadi satu kata pandu ataupun memandu organisasi bagi mencapai satu tujuan ataupun visi dan misi organisasi, dan itulah yang berlaku dalam slogan ini. Dan slogan ini saya tidak melihat slogan ini menidakkan slogan yang sebelum ini. Slogan ini bertujuan membugarkan slogan yang sebelum ini. Kalau kita lihat daripada perspektif seorang pengarah, slogan
Sepakat Sabah Hebat ini, sudut pandang ataupun lensa sudut pandang pengarah ini besar. Di dalam sudut pandang beliau sebagai seorang pengarah ada 1.295 buah sekolah, ada 1.295 PGB yang perlu dia bawa, yang perlu dia pimpin untuk memastikan slogan Sepakat Sabah Hebat ini berjaya. Tetapi dalam konteks saya sebagai seorang guru besar, saya tidak perlu melihat lensa ataupun sudut pandang sebagai seorang pengarah. Sebab kalau saya nak tengok 1.295 buah sekolah, maka saya tentunya saya akan gerung. Apa kemampuan saya nak mengajar 1.290 buah sekolah? Tetapi akhirnya, bila saya menjiwai dan mengamati slogan yang amat murni ini, saya perkecilkan lensa ini. Saya hanya bawa pemerhatian saya kepada SK Tanjung Batu Keramat saja. Sekolah tuan-tuan dan puan itu hak tuan-tuan masing-masing. Kita semua mempunyai peranan di institusi kita masing-masing. Saya ada peratus perlu menyumbang kejayaan kepada slogan. Rakan-rakan saya, contohnya sahabat saya di SK Pasir Putih contohnya. Ya, sahabat saya guru besar SK Pasir Putih, Encik Abdul Samad Uda. Dia mempunyai peratus perlu disumbang dalam kejayaan ini. Bermaksud untuk memperhebatkan slogan ini, saya hanya perlu fokus nak memperhebatkan SK Tanjung Batu Keramat. Saya kena fokus di situ. Pengarah memang tidak dinafikan. Dia akan fokus 1295 buah sekolah, 1295 kepala PGB yang perlu dia bawa bersama. So akhirnya saya melihat usaha ini tak berat. Sebab saya hanya memikirkan perlu bawa fokus ini kepada SK Tanjung Batu Keramat saja. Dan insyaAllah, dan saya pasti dengan penghayatan slogan ini, saya akan mampu membawa barisan MLT, SLT saya, dan akan mampu membawa guru-guru saya bagi memastikan menyokong kemenjadian dan kejayaan slogan ini. Dan tuan-tuan percayalah, slogan ini kalau kita ambil cakna ataupun istilahnya ambil peduli, saya mak yakin kepimpinan PGB di negeri Sabah ini khususnya, pada dasarnya sekolah kita di Sabah ini sebenarnya sudah banyak yang hebat. Sebab itulah slogan ini bukan menuntut kita untuk nombor satu. Ya, sudah tentu saya amat yakin harapan pengarah sekurang-kurangnya kita keluar daripada kebiasaan. Kita tahu dengan kemampuan yang ada di negeri Sabah, dengan faktor geografi kita tak mampu untuk berada di nomor satu dalam masa yang terdekat. Tetapi tidak mustahil kalau untuk beberapa tahun akan datang, yang penting kita sepakat bersama memastikan kejayaan slogan ini. Jangan tengok kepada isu, tapi tengok kepada proses. Sebab bila kita tengok isu slogan Sabah Hebat, mungkin kita akan tampil dengan berbagai tanggapan-tanggapan negatif. Alah, macam mana lah nak majukan Sabah dengan internet yang selalu down, dengan keadaan sekolah daif dan sebagainya. Akhirnya bila kita memikirkan isu-isu ini, maka kita akan membuang masa memikirkan isu. Sedangkan apa yang perlu kita buat ialah mencari proses bagaimana nak melaksanakan ataupun menjayakan slogan itu. Akhirnya bila kita berpikiran positif, maka semua yang di hadapan itu akan menjadi peluang dan ruang kepada kita. Tetapi bila kita menjadi pemimpin yang sebaliknya, maka semua peluang-peluang tadi itu akan menjadi halangan kepada kita. Saya mak yakin dengan kepimpinan pengarah pendidikan kita hari ini bersama tim-tim dari Badan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan kehebatan kepimpinan-pimpinan PGB Negeri Sabah, percayalah satu ketika nanti kita akan dapat melihat slogan Sepakat Sabah Hebat ini akan berjaya, insyaAllah. Itu saya dahulu untuk persiapan pertama itu, saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Rahmat. Jadi kalau kita lihat tadi ada satu perkataan yang sangat penting, iaitu yang dimenyatakan oleh Tuan Rahmat berdasarkan perspektif SK Tanjung Batu. SK Tanjung Batu Keramat merupakan satu entiti daripada pelbagai entiti yang akan nanti digabungkan untuk menjayakan kejayaan Sepakat Sabah Hebat ini dalam konteks Sabah. So untuk jadikan
dan dia sabar, maka ada beberapa entiti akan digabungkan. Tadi kita melihat daripada entiti sekolah rendah. Bagaimana pula perspektif daripada sekolah menengah berkaitan dengan merealisasikan slogan dan juga pemahaman berkaitan dengan slogan Sepakat Sabah Hebat. Dipersilakan panel yang kedua. Terima kasih Dr. Moderator. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh berkaitan dengan slogan Sepakat Sabah Hebat, mungkin ada baiknya untuk kita lihat daripada arti dalam perkataan itu sendiri, yang terutama sekali ialah berkaitan dengan sepakat dan juga hebat. Dalam bahasa Latin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sepakat itu bermakna rasa kebersamaan, rasa kebersamaan. Dan yang kedua ialah perjanjian umum yang disepakati bersama oleh satu kumpulan. Dan hebat itu juga memberi makna besar, tinggi, seperti yang Dr. Moderator beritahu. Memang betul, itulah maksudnya. Hebat itu bermakna besar, tinggi, sangat berkuasa dan sangat kuat. Jadi yang kita bawa slogan ini bukan halangnya. Satu slogan yang hebat apabila kita faham dari segi maksudnya. Apabila kita pandang dari sudut dimensi, saya melihat dalam dua dimensi. Pertama, daripada dimensi orang yang biasa-biasa. Bagi orang yang biasa-biasa melihat slogan ini, mungkin terpapar di dinding dan sebagainya, dia melihat slogan ini satu slogan yang santai dan basic. Sebab ini berlaku di mana-mana, yaitu mengikut kefahaman mereka ialah ianya merupakan satu partisipasi satu kelompok untuk mencapaikan satu objektif dengan menggunakan semua kudrat yang ada bagi mencapai satu matlamat. Itu bagi orang yang biasa. Tetapi bagi insan yang bernama guru, apatah lagi yang berada dalam dewan ini adalah merupakan tokoh-tokoh pemimpin di peringkat negeri, di peringkat daerah dan di peringkat sekolah, dia tentu memberi dimensi yang lebih besar daripada yang digambarkan oleh orang-orang biasa. Tuan-tuan dan puan, kita bawa kembali ke zaman silam. Sejarah zaman silam di mana manusia bermula daripada satu kelompok yang kecil yang berteknologi primitif dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Apabila satu area ataupun satu kawasan tidak lagi mempunyai daya ekonomi yang baik, yang sudah mereka fikirkan memudaratkan mengikut kepercayaan mereka. Dan kelompok-kelompok yang kecil ini dengan persekitaran yang begitu mencabar, survival mereka ditentukan oleh satu konsep yang kita panggil sepakat. Apabila era sudah berubah, kita menempuh zaman era pertanian, revolusi pertanian, di mana manusia mula mengenal teknologi untuk kekal dalam satu kawasan. Di situ wujud kelompok yang dipanggil sebagai golongan buruh dan juga golongan tuan tanah. Wujud kesepakatan antara mereka, dan seterusnya kita berganjak lagi kepada satu era ketamadun dunia yang tak pernah dicapai oleh manusia pada ketika itu, ialah revolusi industri yang berlaku dalam abad ke-18. Pada masa itu partisipasi berlaku di kalangan ahli saintis sehingga wujudnya satu teknologi yang tak pernah tergambar dalam media fikiran kita. Dan disitulah proses penjelajahan berlaku. Dan pada masa kini kita mengalami satu zaman yang dipanggil sebagai zaman ICT, yang mana zaman ini berubah terlalu cepat. iPhone yang kita beli dalam 3 bulan sudah berubah dalam bulan yang keempat. Semua itu hasil lagi daripada gabungan ahli saintis dan juga golongan-golongan yang berkepentingan dalam bidang teknologi. Dan insyaAllah kita akan pergi ke era seterusnya, yaitu era angkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya dari semua perkembangan tamadun ini, sama ada kita suka atau tidak, sama ada kita mau atau tidak, sama ada kita mau nafikan atau tidak, semua ini berpusatkan kepada konsep sepakat. Disitulah kewujudan semua kemenjadian dan ketamadun yang hebat dalam sejarah manusia ini. Tuan-tuan dan puan, kita bawa dalam situasi kita yang biasa berlaku ya,
di peringkat negeri, di peringkat daerah dan juga di peringkat sekolah. Apabila kita menghadapi satu situasi ketidakmenjadian, ya, dulu istilahnya kita ni uncit kan, maka kita mula mencari-cari program untuk menaikkan semula kemenjadian murid, khususnya dalam aspek kurikulum. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa program yang kita buat itu sebenarnya kita hanya menyelesaikan perkara di peringkat surface sahaja. Mungkin kita lupa, mungkin kita lupa pada pengajaran yang kita dapat daripada konsep bangau, ya, yang kita menyangka apabila bangau itu kita bagi makan selesai masalah, tetapi sebenarnya kita tidak mendapat root cause. Masalah yang sebenarnya ialah apabila ular makan katak. Disitulah punca masalahnya. Di sini dari segi analogi kita tampak tidak ada berlaku kesepakatan di antara ular dan juga katak, menyebabkan timbul pelbagai masalah di peringkat surface. Ya, jadi sebenarnya kita menghadapi ataupun menyelesaikan masalah hanya di peringkat pucuk saja. Tuan-tuan dan puan, apabila kita melihat, mendengar slogan Sepakat Sahabat Hebat, pada saya ia adalah satu slogan yang evergreen, satu slogan yang harmoni, satu slogan yang alamiah. Maknanya hampir semua kita alami, sama ada kita berada di peringkat rendah ataupun tinggi. Tetapi apa juga yang tuan-tuan fikirkan, apa juga yang tuan-tuan puan katakan, satu yang kita tidak boleh lupa bahawa semua ini, semua kita madu, termasuklah maruah pendidikan di negeri Sabah ini bertunjang daripada istilah sepakat untuk kita jadi hebat. Tuan-tuan dan puan, apabila kita membawa slogan ini ke sekolah, mungkin terdapat pelbagai sentimen di peringkat guru-guru kita ataupun subordinate kita, bermakna ada lagi satu slogan baru, ya. Tapi percayalah, saya percaya, dan mungkin itu jugalah apa yang dimaksudkan oleh Puan Pengarah, bahawa ianya tidak merombak secara masif benda-benda yang fundamental yang sudah ada di PPD, di negeri ataupun di sekolah. Tetapi yang pasti slogan ini mendorong kepada proses improvisasi, sebab perkara-perkara yang diperlukan itu semua berada di sekitaran kita. Dia tidak memerlukan kos yang banyak dan kita boleh melaksanakannya dengan segera, ya, tidak memerlukan kos, dan sumber itu ada di sekeliling kita. Siapakah sumber itu? Dia sumbernya ialah subordinate kita, pelajar kita, PIBG, community, pemegang taruh, dan kita punya sahabat strategik. Itulah semua. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengakhiri untuk pusingan pertama ni, saya ingin kongsi berkaitan dengan dua slogan yang diterajui oleh dua syarikat konglomerat terhebat di dunia. Yang pertama Toyota. Sebenarnya Toyota ni dia mempunyai slogan yang berperingkat-peringkat. Sebelum ini kita kenal dengan slogannya Moving Forward. Dan yang terbaru ini Let's Go Place. Dan satu lagi syarikat konglomerat yang terkenal di dunia ialah Microsoft.